Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana. Miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana. Miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Biasanya para pejuang rumah mereka merata-rata, rezekinya tidak menentu. Tidur baringnya tak berwaktu, rezekinya tidak menentu. Tidur baringnya tak berwaktu. Orang lain membuat harta, tapi dia membuangnya. Orang lain kawan terbatas, tapi pejuang kawan merata. Orang lain musuhnya kurang, pejuang musuh tidak terbilang. Orang lain musuhnya kurang, pejuang musuh tidak terbilang. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana. Miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Tidak kurang yang sayang padanya. Orang lain mati dilupa, para pejuang tetap dikenang. Sejarahnya ditulis orang, makamnya sentiasa diziarahi. Perjuangan tetap diingati. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana. Miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri.
sedikit mahar yang perlu dibayar, bukan sedikit pedih yang ditagih. Berjuang artinya terkorban, rela terhina kerana kebenaran. Antara dua jadi pilihan, dunia yang fana atau syurga. Alami, 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 ilahi, 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 tibun nabawi, tibun nabawi. Adillah sebuah rasa dari keinsafan dosa. Langit pun terbuka, bintang bertaburan. Indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah, halalan tayyiban. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Ilahi, ya Ilahi. Beratalah doa di langit luas, tunggu harapan hati yang ikhlas. Disinari cahaya Rabbani, syifa'un linnasi. Anta Syafi, ya Ilahi, Anta Syafi, halalan tayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini Pak Haji bersama lagi bapa ibu tuan puan dalam program bersama dengan kuliah kita. Alhamdulillah, syukur ya. Dan kita mengalu-alukan pertanyaan ya, yang mana pertanyaan bila dihantar nanti kita akan cuba jawab di sini. Bahawa Pak Haji lihat ada baiknya kita berdiskusi juga sedikit tentang pengalaman menggunakan herbat ni. Bukan hanya sekadar kita tahu cara guna, tapi kita tahu cara ataupun kesan sebaliknya selepas kita guna. Itu juga sangat baik ya. Baik, pada hari ini kita mulakan perbincangan dengan ada satu pertanyaan yang dihantar ke sini bagi seorang yang telah mencuba SJ2 kepada anaknya yang demam. Anaknya demam mendadak, tiba-tiba dia bagi SJ2, tiba-tiba muntah. Muntah pula. Jadi macam mana ya? Macam mana caranya? Baik, Masya Allah.
Harus kita ingat ya, bahawa ketika kita memberikan sesuatu herba pada anak-anak lah khususnya, kadang-kadang anak-anak ni dia susah untuk nak menerima. Bila dia fikir herba, dia nak muntah. Itulah di antaranya. Jadi oleh sebab itu kena, kalau SJ2 ini boleh diseduh di dalam air. Jadi berartinya kita ambil gelas begini ya, gelas begini, kita bukakan kapsulnya, 2 kapsul, lalu kita tuangkan air panas, kita tutupkan dia ya, kita tutupkan dia. Jadi bila kita tutupkan itu, jadi dia akan menyebabkan apa? Dia meruap tetapi uapnya tidak keluar. Ya, bila dia meruap dan uapnya tidak keluar, dia menyebabkan maka dia akan keluar semua hasiat-hasiat yang ada pada daun tersebut. Macam ni maksudnya. Maksud Pak Haji macam tu. Jadi ini satu proses yang sangat baik. Kemudian apabila airnya bening ke bawah, berartinya sudah tidak ada ampas-ampasnya, serbuk-serbuknya di dalam ampas tersebut, baru kita ambil air di atas sedikit diberi minum. Minum sedikit-sedikit lebih baik daripada bagi minum banyak sekali. 1 sudu besar, yang kedua bagi tambah 2 sudu, 3 sudu. Tak boleh paksa dia minum. Harus minum 1 gelas macam ni. Anak-anak ni harus dipujuk. Ya, itu ada filosofi dalam pengobatan, bahawa pengobatan ini dia sangat-sangat tergantung dengan psikologi, ataupun kita panggil dengan pengaruh emosi. Jadi kita nak suruh orang ambil herba, kita kena pujuk dia mengambil herba, memujuk tubuh badan kita sendiri. Ya, jadi kita guna sedikit-sedikit dulu, kita bagi dan sebagainya. Ini memberikan kesan yang baik. Kita tidak boleh memaksa orang memakan obat ataupun mengambil obat. Jadi ini akan menyebabkan dia akan menolak. Ya, tubuh badan itu akan menolak. Jadi begitu kalau siapa belajar akupuntur, akupuncture ya. Kalau belajar akupuncture tahulah. Kita ambil jarum akupuncture, kita masukkan sini, kita tusukkan dia dekat sini. Kalau tubuh badan orang tu menolak, nanti sukar sekali nak keluarkan. Sakit lagi, bengkok lagi jarumnya itu. Macam mana kalau kita nak cabut itu menyebabkan dia sakit. Jadi kita kena pujuknya, tidak mengapa, tidak ada apa-apa, kemudian kita berbual dengannya, biar dia dalam keadaan relax, baru kita mencabutnya. Mudah sekali, tidak mendatangkan kesan sebagainya. Begitu juga herba dalam tubuh badan kita. Kita harus pujuk, tidak boleh memaksa. Kamu harus makan ini, kamu kalau kamu nak sihat, kamu makan ini. Tak boleh begitu. Herba bukan begitu. Rasulullah SAW itu ketika berhadapan dengan orang sakit dalam nada memujuk, la baksa, tidak ada apa-apa, setiap penyakit ada obatnya, kata Rasulullah SAW. Jadi orang itu mendengar dengan hati yang tenteram. Bukan begini, inilah akibatnya kalau tak dengar cakap aku, mau ambil ubat begini saja. Bukan begitu. Ya, pengobatan ialah memujuk tubuh supaya menerima. Begitu juga ketika kita membuat pijatan ataupun urutan ya. Ketika kita buat pijatan urut orang itu, kita tak boleh kasar-kasar. Tak boleh kasar-kasar. Kiropraktik kasarnya sekali. Masya Allah, tak boleh. Dia kena pujuk pelan-pelan. Dipujuknya urat, dipujuknya tulang. Sebab itu ada dalam istilah pengobatan ini pujuk urat dan pujuk tulang. Kalau dalam pijatan orang perempuan sebab bersalin, dia panggil pujuk perut. Kenapa perut itu harus dipujuk? Supaya dia itu cepat, selepas bersalin itu cepat dia akan mengalami pemulihannya. Kalau kita nak pijat ini, kalau ada masalah tulang yang patah, pujuk tulang. Bukan paksa tulang. Ilmu pujuk tulang. Pujuk tulang diambil, dipegang pelan-pelannya, kemudian diambilnya jahe, ya, ditumbuk bersama dengan gula merah, diikat pelan-pelan. Ketika ikat itu dia bercakap dengan suara seperti merayu, suara seperti memujuk seorang anak kecil. Ya, insya-Allah tulang ini insya-Allah akan bercantum semula, tidak ada masalah apa. Mudah-mudahan insya-Allah Allah yang memberikan kita kesembuhan. Pujuk dia begitu. Dan begitu juga dengan pujuk urat. Kalau ada masalah terselih urat, kita pegang sikit-sikit je. Ya, urat insya-Allah akan kembali semula, tidak ada masalah apa. Yang datangkan kesembuhan ini adalah semua daripada Allah yang bersifat Asy-Syafi. Ya, urat ni akan bercantum ataupun urat ni akan kembali lurus semula. Macam tu. Pujuk urat. Itu bukan mentera, bukan.
Itu adalah psikologi. Psikologi ini dia mempengaruhi minda di bawah sedar. Otak kita ni ada minda sedar satu, minda di luar sedar satu, di bawah sedar, di bawah kesedaran. Iaitu macam mana kita dapat mempengaruhi tubuh itu untuk bekerja, membuat repairing dengan menggunakan kuasa minda. Kuasa minda ini bukan hipnotis, bukan. Iaitu dengan kita mengolah tubuh badan itu. Sama seperti orang kata ilmu mengolah nafas. Olah nafas ini kita buat supaya nafas kita itu menjadi nafas pengobatan. Apa tu? Nafas itu diatur. Nafas ini kita akan atur dia. Ada nafas, kalau mau tarik nafas, suruh nafas. Itu nafas yang seperti sedia kala, tetapi ini nafas yang diatur. Jadi atur nafas. Begitu juga dengan pujuk tulang, begitu juga dengan pujuk urat, begitu juga pujuk perut. Jadi oleh sebab itu, begitu juga ketika kita mengambil sesuatu herba, harus dipujuk terlebih dulu. Apa yang mesti kita lakukan ketika kita nak bagi ubat kepada seseorang? Jangan kita memaksa dia, atau jangan kita memberikan tekanan kepada dia untuk ambil ubat ni. Kalau kamu, aku berpesan kepada kamu makanlah ubat ni bagus. Tidak begitu. Tetapi dia harus dibelai dengan ungkapan, dengan kata-kata yang elok. Misal kata macam ni, okey, Pak Haji bagikan mengkudu. Ada ibu-ibu yang datang ke tempat Pak Haji ni, saya sudah 4 hari tak dapat tidur Pak Haji. Matanya, kalau orang tak dapat tidur, kita tahu matanya akan masuk ke dalam dan dia akan muncul apa yang disebut sebagai mata panda. Muncul sebab dia tak dapat tidur waktu malam. Lihatnya pun jauh saja. Okey, baik. Pak Haji tahu herba, misal kata herba yang Pak Haji nak bagi ialah mengkudu. Tapi kalau Pak Haji kata anak ambil daripada mengkudu ni, kamu makan 3. Tak boleh begitu. Kalau begitu dia keras. Bila dia keras itu, dia tak masuk di dalam otak, di separuh sedar ni. Otak separuh sedar ni yang kita gunakan dia untuk healing, untuk penyembuhan. Orang panggil delta frekuensi. Delta frekuensi itu dia masuk kepada separuh sedar, sedar dan tidak sedar. Jadi oleh sebab itu, maka kita pun beri dia. Okey, bila kita beri dekat dia, tengok. Kalau orang-orang macam ni kita bagi, lihat dekat sini lihat kat sini. Ini dia. Ini mengkudu. Kita nak lihat dekat sini ni, sebenarnya bukan dia nak tunjuk pasal mengkudu, dia pun dah biasa tengok mengkudu. Tapi kita nak buat otak dia tu yang jauh begitu, fokus di sini. Fokus di sini. Bila kita masukkan otak minda bawah sedarnya ke sini, ke mengkudu, dia sudah mula ambil mengkudu itu, masuk kat situ. Masa itu kita melakukan pembujukan. Apa yang kita lakukan pembujukan ni? Kata, insya-Allah Pak Haji doakan, mudah-mudahan malam ni mengantuk dan boleh tidur. Mengantuk dan boleh tidur, insya-Allah. Ambil herba ni. Ingat, 3 pagi, 3 petang, 3 malam. Ketika malam kita ambil, minum air hangat, air suam, insya-Allah. Jadi bila kita buat di situ, kita telah bagi satu stigma, kita sudah masukkan satu disk kita di bawah minda, di bawah sedar. Jadi orang tu ambil, dia ambil langsung. Bila dia ambil sini, sebab dia sudah fikir, aku ambil, aku akan mengantuk, aku akan ambil, aku akan mengantuk. Padahal belum lagi bereaksi mengkudu tu, baru ada di dalam satu yang dia faham. Jadi bila dia faham, dia akan mengantuk, dia ambil, dia terus jadi mengantuk. Herba tak berkesan lagi ni. Mengantuk tu bukan pada herba, tetapi mengantuk tu daripada peranan minda di bawah sedar ini. Inilah yang membuatkan orang itu mempunyai will power, dia panggil will power. Jadi apa dia tu? Mempunyai tenaga dalaman. Ini bukan belajar tenaga dalaman pula. Nanti ingat, Pak Haji ajar tenaga dalam pula kah? Bukan. Ini nak bagi tahu psikologi, bagaimana otak ni mempengaruhi kita, ya. Jadi oleh sebab itu, maka dia mewujudkan will power, iaitu apa dia? PD, percaya dia. Iaitu pengobatan itu kita ajak disambung dengan Allah yang mendatangkan rasa ngantuk pada kita. Allah yang mendatangkan rasa ngantuk.
Jadi ketika kita menerangkan kepadanya, masukkan unsur PD situ, percaya dia. Allah yang memberikan kita rasa ngantuk. Ibu, Allah itu tak pernah tidur pada waktu malam. Itu membuatkan dia satu punch dekat mana? Dekat hati dia, dekat minda bawah sedar dia. Punch. Allah itu tak pernah tidur pada waktu malam, dan Allah itu tidak tidur pada setiap waktu. Bukan hanya tak tidur, tidak pernah diserang rasa ngantuk. Ya. Jadi oleh sebab itu, maka ketika kita sebut begitu, dia sudah lihat, oh Allah, ya Allah tak tidur. Kalau kita kata kita tak tidur, Allah pun tak tidur juga. Tetapi Allah jadikan tidur sebagai rehat pada waktu malam. Maka kita sudah memberikan satu input kepada dirinya untuk dia bersiap sedia untuk tidur. Jadi ketika dia dapat waktu malam tu, dia dapat kelembutan bahawa Allah tak tidur, tapi Allah inginkan aku tidur. Dia akan dapat kelembutan itu. Maka pada ketika itu dia punch di hati dia, di minda, di bawah sedarnya itu, maka tiba-tiba dia jadi ngantuk. Ngantuk ini bukan lagi berasal daripada mengkudu, tapi mengantuk itu datang daripada minda di bawah sedar. Kemudian barulah mengkudu ini dia akan bereaksi, mendatangkan melatonin. Melatonin itu akan datang rasa ngantuk yang dan dia pun tidur. Tetapi kalau kita bagi mengkudu saja, tetapi kita tak buat minda di bawah sedarnya itu bersiap sedia, inilah kesalahan besar perawatan yang ada pada hari. Tidak holistik. Tak holistik, keras kasar. Bila keras dan kasar ini, dia tak bisa untuk mempengaruhi tubuh badan yang halus. Jadi ya, mengkudu kita guna, betul. Nabi kata tentang tawakal, ikatlah untamu, kemudian kamu bertawakal. Beri obat mengkudu, kemudian kamu bertawakal. Tawakalnya beritu, apa dia? Tawakal itu memberikan dia kepada suatu masukan, input positif, percaya dia, dan akhirnya hasil daripada percaya dia, maka dia mempunyai keyakinan dirinya sendiri, percaya diri, aku bisa tidur malam nanti. Dia sudah set mind itu sejak daripada waktu maghrib lagi, belum masuk isyak lagi. Petang tu dia sudah set. Sebelum ini dia setkan di dalam pemikiran dia tu, mind dia tu, dia kata aku tak boleh tidur. Daripada sore aja lagi dia sudah mempunyai zikir, aku tak boleh tidur. Dan akhirnya bila malam benar dia tak boleh tidur. Inilah dia holistik yang harus kita keluarkan. Diikuti dengan lantunan-lantunan zikir dan bacaan-bacaan, meruqyahkannya dengan bacaan-bacaan yang melunakkan hatinya. Kita baca atau dia sendiri yang membacanya, lebih baik yang memberikan zikir-zikir yang melunakkan hatinya. Ya, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Banyakkan dia beristighfar. Orang sakit ni dia kena banyak istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dia kena baca penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca doa-doa yang istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Minta kepada istighfar. Banyak kepada mengkoreksi diri, maka dia membetulkan minda di bawah sedar itu. Tapi kalau dia side kepada menyalahkan orang lain, ni aku tak boleh tidur, orang buat. Aku tak boleh tidur ni sebab itulah, inilah sebagainya. Itulah Bapak Haji sebut. Atau sebab tak boleh tidur tu banyak sangat fikir bagaimana akan terjadi nasibku, alangkah malangnya diriku, alangkah ruginya aku, kenapa aku dilahirkan. Dia akan kena penyakit tak boleh tidur. Islam bukan ajar kita merintih begitu. Islam bukan ajar kita untuk berfikir begitu. Islam mengajar kita bertawakal kepada Allah, menyerah diri kepada Allah, surrender dengan Allah.
Jadi oleh sebab itu, maka itulah namanya pengobatan. Bagi menjawab soalan yang pertama yang mengatakan bagaimana anak itu muntah. Muntah ialah reaksi penolakan tubuh badan. Muntah. Kita pun kalau kita marah pada orang, kita tengok orang tu kita muntah. Wa na'udzubillah, jangan ada lah pula orang tengok muka Pak Haji nak muntah, aku tengok muka Pak Haji aku muntah sebagainya. Tak boleh, muntah tu rasa marah. Tengok dia rasa nak muntah. Ada begitu. Kalau fikir tentang orang tu, itu kita lihat tengok muka pun kita tak gembira dah. Bukan sebab muka itu ganteng atau cantik, bukan. Kalau ganteng pun kalau tengok dia tu menduka citakan. Satu. Yang kedua, kalau kita lihat, kalau kita ingat, tadi kita lihat kita rasa marah, kita lihat kita rasa benci. Ini kita ingat kita rasa benci, kita ingat kita rasa marah. Ini menyebabkan kita pun tubuh badan kita drop, sistem immunity kita jatuh, telapak tangan kita dalam ke bawah. Sebab apa ni? Bahagian tapak dalam ni immunity kita rendah. Ni dalam ke bawah ni. Itu adalah antaranya. Sebab apa? Sebab ingat tak elok, ingat negatif, ingat yang benda-benda yang tidak gembirakan. Baik. Kalau begitu, kuncinya pengobatan holistik ni Pak Haji nak bagi rahsia dia. Rahsia pengobatan holistik. Boleh tidur insya-Allah. Apa dia? Yang pertama, kita buat supaya semua orang gembira. Buat bagi semua orang gembira. Jadi macam mana cara nak buat orang gembira ni? Okey. Misalnya hari ni, ini sebagai contoh saja, bukan tujuan nak cerita-cerita, ni sebagai contoh. Pak Haji lihat hari ni ada orang yang datang ke sini, orang kampung. Orang tu orang susah lah datang dekat sini. Duduklah di bawah pokok manggis di bawah sini. Pak Haji berfikir daripada jauh, lihat daripada jauh ni, bagaimana nak gembira orang ini? Macam mana? Cara dia adalah baju-baju Pak Haji yang dah terpakai tu. Kenapa tak bagi baju baru? Baju tu ya ada. Bagi tahu dekat teman-teman, tolong sampai kepada mereka Pak Haji nak bagi baju ni. Tapi masih elok. Nah, bagi baju ni. Dia Allah, apa dia punya perasaan? Orang kampung, perasaan dia apa? Pak Haji bagi ni. Subhanallah. Pak Haji nak bercerita ada satu hal. Masya-Allah. Kalau kita fikir begini, bagaimana cara buat bagi orang gembira, nanti Allah akan buat kita jadi gembira. Kalau kita fikir cara menyakitkan, tengok orang sakit, kita akan jadi sakit. Jadi sebab itu ulama-ulama kata, kalau kita marah pada seorang, bagi hadiah dekat orang. Bagi hadiah kepada orang tu untuk membuang dia punya perasaan itu. Itu adalah salah satu sebabnya penyakit berada dalam tubuh badan kita. Darah tinggi, tak puas hati. Tak puas hati apa? Allah, Pak Haji, tak puas hati saya, Pak Haji. Kenapa ni? Marah. Apa dia? Saya punya tanah saya itu diambil orang sekaki untuk buat jalan. Astaghfirullahaladzim. Kenapa nak marah? Orang buat jalan raya untuk orang umum, bahagialah. Bukan sekaki. Kalau 10 kaki pun ambil lah. Sebab dia jadi amalan di akhirat kelak. Jangan sampai sekaki itu jadi merosakkan tubuh badan kita. Itu punca penyakit. Penolakan. Tolak ini. Sebab itu bila kita baca Al-Barik. Ya, itu ketika kita minta Allahumma ya barik, ya barik, ya barik, ya barik. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha pengatur. Tuhan yang maha pengatur. Kita minta supaya hidup kita yang atur ialah Allah. Kemudian kita ikut sajalah. Kita usah dan Allah atur. Masya Allah. Kalau ini yang boleh kita lakukan, Masya Allah, sebagai besar penyakit kita itu hilang. Namanya holistic healing. Itu di antaranya. Baik, kita tengok pada soalan yang kedua. Masya Allah ya, hari ini Pak Haji bercakap sikit tentang holistic healing ya. Maaf ya. Jadi holistic healing kena kita latih ya, berfikir yang jernih-jernih gitu. Bagainya. Yang kedua ya, ini ada satu pertanyaan. Dia kata, Assalamualaikum, nak tanya, kalau orang yang ada masalah prostat tak boleh tak ambil syak dan probumin kerana terdesak sangat sebab ayahnya bangun waktu pagi nak kencing, tak boleh.
Ni betul ni. Oh subhanallah. Bangun waktu pagi nak kencing, tiba-tiba tak keluar. Bayang tengok begitu. Kesakitan dan sebagainya. Baik. Sebenarnya prostat ni dia ada introduction dulu. Dia tak datang terus. Dia ada mukadimah dulu. Dia adakan simptom-simptom itu. Salah satu nak terjadinya prostat, misalnya kencingnya itu tak keluar. Keluar sikit-sikit, menandakan akan berlaku prostat. Ataupun kencingnya sekejap datang, sekejap berhenti, sekejap datang. Ataupun dia datang. Dah habis dah, bangun, terkencing lagi. Itu prostat. Ciri-ciri prostat dekat situ, pembengkakan kelenjar prostat yang ada hubungan dengan air kencing. Yang tidak lawas, yang lawas kemudian dia terhenti, lepas tu keluar lagi. Semuanya itu membayangkan prostat. Untuk lelaki saja. Baik, bila kita katakan prostat ini, maka pengobatannya insya-Allah sudah tersedia. Tidak perlu risau dan tak perlu melakukan operasi. Kalau pergi ke rumah sakit, dia masukkan tiup kat situ, selang dekat situ supaya kencingnya tidak tertutup di situ. Sakit juga nak masuk di situ, masya-Allah. Sakit. Jadi dalam pengobatan kita sudah ada. Apa dia? Yang pertama ialah pengobatan yang terbaik ialah pokok tutup bumi. Elephantompus camber. Pokok tutup bumi ini ialah pokok tutup bumi atau pokok tapak leman. Yang kita keluarkan produk yang kita namakan Fisalin B. Ini untuk kegunaan long term. Supaya apa? Supaya dia tidak jadi prostat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua kita menggunakan shark catalyst. Shark catalyst itu bagus sekali untuk prostat dan masalah kencing. Laki-laki kah, perempuan kah ada masalah kencing ya, yang tidak lawas, itu dia shark catalyst kita. Terbaik. Ini telah Pak Haji tulis dalam Jawi Medherb dulu lagi dah. 10 tahun dahulu ceritanya. Dan pada hari ini pun ketika Pak Haji buka perawatan di Yad ini, Pak Haji bagi orang yang ada masalah kencing tu, alhamdulillah, 1 minggu dia datang semula, dia kata alhamdulillah Pak Haji dah sembuh dengan izin Allah. Syukur. Ini berartinya yang dahulu sampai sekarang betul-betul berkesan. Jadi itulah yang Pak Haji katakan, kalau ada siapa-siapa besok nak buat perawatan sungguh-sungguh, nak buka klinik, tapi mesti buka klinik dulu. Kalau belum buka klinik, janganlah hadir dulu. Buka klinik dulu, dia nak memperkasakan kliniknya. Datang dari sini. Pak Haji tulis resep dia. Resep menggunakan apa? Sakit macam ni guna apa? Sebab apa? Di sini banyak pasien-pasien penyakit-penyakit yang direkodkan. Lepas kita bagi dia jadi macam mana? Lepas kita bagi dia jadi macam mana? Jadi kita kena faham itu. Supaya kita dah terangkan. Misalnya apa? Misal contoh. Kalau orang tu ada darah tinggi, kencing manis, ada gout, ada asam urat, ada macam-macam sakit tu, dia dah terbiasa dengan ubatan kimia. Maka kita kena sebut dekat dia kena melalui satu waktu dia sakit. Dia nak buang balik kimia tu. Supaya dia bersiap sedia dalam pemikirannya. Supaya dia tak berpatah balik kepada kimia. Nanti kalau kita tak beritahu, dia tak bersiap sedia. Bila dia tak bersiap sedia, bila dia sakit, dia akan kembali semula kepada kimia. Itu yang pertama. Jadi nak cerita ni dia perlu pengalaman. Pengalaman ini kita berkongsilah, nanti datang ke sini, tapi kena buka klinik dulu, kena buat permohonan dulu. Bila dah diluluskan permohonan, baru datang ke sini. Ada waktu belajar dia. Waktu belajarnya. Dan di sini kita tidak ada kedekut ilmu. Kita tak simpan ilmu. Di sini kita ajar sebab ilmu tu dapat tolong orang. Jadi itu adalah di antaranya. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Jadi oleh sebab itu, kalau orang itu baru ada tanda-tanda, boleh kita guna syak, boleh kita gunakan Fisalin B. Tapi macam mana kalau pagi itu tiba-tiba dia kencing tak boleh, bagaimana? Yang ni yang agak sikit sukar ya. Sebab prostat itu sudah kembang, sudah besar dan sebagainya. Jadi cepat-cepat kita pada ketika ini, kita ambil sesuatu yang mendinginkan. Apa dia pada sesuatu yang mendinginkan? Yang pertama, kita kena
ambil daripada Anti-Rex. Kita buka Anti-Rex ataupun ambil Anti-Rex tu, baik kita buka ya, buka dalam ini, tuang air, bagi dia mendak, kita minum. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Ya, insya-Allah dia akan terbuka sedikit-sedikit, dan boleh kencing sedikit-sedikit. Bila sudah mula boleh kencing sedikit, cepat-cepat cari Fisalim B dan Syak Katilak. Syak Katilak Malaysia ke Indonesia? Malaysia juga bisa, Indonesia juga bisa, insya-Allah. Ini sangat penting ya, tolong ambil perhatian. Jadi alhamdulillah. Jadi oleh sebab itu, maka masalah prostat ini biasanya berlaku pada lelaki yang sudah berusia 50-an ke atas, sudah mula berlaku masalah prostat sebahagian besar ya. Jadi oleh sebab itu, maka mereka yang ada masalah prostat ni, maka Pak Haji cadangkan ya, sebelum jadi serius, ambillah daripada Syak Katilak. Sangat baik. Itu digunakan bersama dengan Fisalim B. Fisalim B itu, okey, baik. Tentang Fisalim B ini, kita guna daripada pokok tapak leman. Pokok tapak leman ni juga disebut sebagai ginseng. Ginseng. Dia sebenarnya bukan ginseng. Dia adalah disebut istilahnya ginseng. Baik. Jadi oleh sebab itu, maka dia sebenarnya digunakan untuk apa? Kalau kita baca daripada penelitian, kajian-kajian dilakukan oleh pengkaji-pengkaji, oleh saintis-saintis, oleh universiti-universiti, mendapati dia salah satu daripada obat untuk orang lelaki. Dia sebenarnya dia bersifat diuretik, mudahkan kencing, pecahkan batu karang. Ini telah cerita dulu bagaimana pokok ini direbus di dalam air kelapa dan diberi minum. Sangat-sangat bagus. Jadi oleh sebab itu, kita kalau sudah umur 50-an ke atas, ambil saja pokok ini, kapsul Fisalin ini dengan syak ni, ambil untuk amalan. Untuk apa? Jangan terjadinya prostat. Itu je. Kalau terjadinya prostat sakit tu, kita nak kena masuk selang, sakit tu. Subhanallah. Jadi itu adalah di antaranya. Okey, kemudian Fisalim B itu untuk apa lagi? Fisalim B itu adalah untuk ketumbuhan dalam rahim. Ada fibroid, ada cyst, ada kista. Ya, masya-Allah ya, ada juga di kalangan kita yang datang ke sini kistanya sudah besar. Cystnya sudah besar. Tapi insya-Allah kalau cyst besar, kita kena ingat, kita tidak ada satu jalan lain. Cuma kalau datang ke sini, Pak Haji cuba untuk memujuk. Pujuk apa ni? Pujuk supaya cyst itu jangan pecah, supaya dia jadi kecil, kecut sedikit-sedikit, dia keluar darah sikit-sikit. Dia akan jadi bleeding. Kerana pada kebiasaannya, bila kita bagi herba itu telah memutuskan. Macam ni. Tunjukkan macam ni. Katalah ini adalah cystnya ataupun fibroidnya. Fibroid ni dia ada jaringan makanannya sendiri, jaringan makanan. Jadi kita putuskan ni. Dengan cara apa kita putus? Dia panggil anti-angiogenesis. Anti-angiogenesis, memutuskan saluran makanan yang supply makanan kepada ketumbuhan supaya dia jadi besar. Bila kita dah putuskan ni, maka dia tak dapat makanan. Bila dia tak dapat makanan, dia akan gugur. Bila dia gugur itu, kadang-kadang tak sedar seorang wanita itu, dia makan herba, dia pergi ke kamar kecil, gugur. Bukan gugur lah, dia keluar benda tu, keluar. Subhanallah, Pak Haji pernah dihantar, dia kata, Pak Haji keluar macam sebesar bola takraw. Bola takraw itu main bola takraw tu. Macam tu, besar tu. Itu. Ini adalah ada 12 cm, ada 14 cm, gugur. Bila dia keluar tu, alhamdulillah dia rasa ringan. Selama ni dia bawa, ya Allah, beratnya, susahnya, dia rasa ringan saja. Tapi dia jadi bleeding. Bahaya ni bleeding. Takut darah keluar non stop. Macam mana cara kita nak bagi supaya dia henti bleeding dan darah tak kurang? Ada dua. Yang pertama, kita cepat-cepat ambil HB. Produk kita HB kapsul. Yang kedua, kita ambil spirulina standby. Yang ketiga, kita siapkan moringa. Kita standby ni sebab darah harus diganti dengan satu sumber yang boleh mendatangkan darah semula. Spirulina terbaik, moringa terbaik, HB terbaik, menggunakan pokok
bayam berduri, Amaranthus spinosus. Jadi oleh sebab itu bila kita gunakan itu, maka dia itu. Kalau dia keluar banyak juga, mudah saja. Pak Cik kan dah ajar dah. Ambil buah kelapa, gugur, potong begitu, begitu, rebus. Dia flush darah itu keluar dan dia tak keluar darah banyak lagi. Luka kita akan semakin tertutup. Luka itu ditutup oleh apa? Spirulina. Dan pada masa tersebut, ambil yang boleh meningkatkan imuniti. Jangan ambil yang dingin-dingin. Jangan makan buah-buah yang sejuk. Ya, jangan makan buah-buah yang menjalar. Ya, tetapi ambil sesuatu yang boleh memanaskan badan. Apa dia? Jahe halia. Masuk teh halia, buat teh halia. Teh O tambah teh kosong tambah halia. Masya-Allah. Kalau boleh lagi gula aren ambil bersama dengan temulawak, masya-Allah. Untuk nak tambah balik tu. Jadi sebab itu insya-Allah boleh. Itu adalah di antaranya. Dan sekarang ini bapa ibu sekalian, sudah ada satu protokol baru di dalam dunia pengobatan. Di mana ibu-ibu yang nak lahirkan anak kena ambil ubat pencair darah. Itu sudah ada satu protokol baru. Ya wallahu alam, tak begitu pasti kenapa protokol diwujud. Kerana nak mengelakkan daripada darah beku, mungkin wallahu alam, ataupun kerana seseorang itu ada darah tinggi, wallahu alam. Kerana ubat darah tinggi itu ubat pencair darah. Bagaimana seorang itu yang mengandung kemudian ada darah tinggi misalnya. Baik, jika begini maka kita gunakan ubat pencair darah daripada herba. Lagi hebat. Kalau kita gunakan ubat pencair darah daripada herba, maka dengan sebab itulah kita tidak perlu lagi kita gunakan daripada ubat pencair darah yang lain. Apa dia ubat pencair darah? Darah ialah omega 3. Omega 3 soft gel. Kita ada omega 3 soft gel, kita ada omega 3 di Indonesia juga ada. Jadi itu adalah ubat-ubat pencair darah. Ini apatah lagi kalaulah kebiasaannya ya, bila orang tu mengandung di usia yang agak-agak sikit tua. Ini juga kita kena ingat supaya jangan jadi pecah pembuluh darah. Kalau jadi pecah pembuluh darah, kadang-kadang yang Pak Haji selalu tengok orang koma ya, koma. Dia bersalin, lepas tu dia koma 8 tahun. Otaknya sudah mati, tak bergerak, tubuh badannya masih bergerak. Artinya masih berfungsi, tapi dia sudah lumpuh, dia tak bergerak apa. Begitu saja. Berapa tahun? 8 tahun. Ya, Masya Allah. Jadi berartinya apa dia? Tubuh badannya itu berfungsi. Jadi oleh sebab itu, bila kita nak bercakap tentang kesihatan ni, tolong ambil satu perkataan, ya, iaitu kita perlu kepada pencair darah. Perlu pada pencair darah. Sebab tu dulu pernah Pak Haji sampaikan, orang-orang di barat ketika umur 40 mereka dah mewajibkan diri mereka mengambil pencair darah. Sebab apa? Sebab makanan mereka, diet seharian mereka itu membuat darah menjadi kental. Itu di antara. Kita pun macam tu hari ni. Ya, jika kita tengok kalau Malaysia nombor 1 obes di Asia Tenggara. Itu kita kena lihat. Begitu di Indonesia nombor 4 ataupun nombor 5. Jadi oleh sebab itu apa yang Pak Cik nak sebutkan ni, obes itu dia cenderung kepada nak jadi darah kental. Apa yang mesti kita buat? Omega 3. Di mana nak dapat omega 3? Kapsul omega 3. Kalau tidak terdapat dalam kapsul omega 3, di mana? Dalam minyak zaitun. Atau apa? Kita ambil dalam minyak-minyak yang lain yang mempunyai omega 3 yang cukup tinggi. Kalau kita tak mau itu, ambil saja BCO plus dengan albumin, dengan ikan haruan. Masya Allah. Boleh juga guna minyak habatus sauda. Kita boleh gunakan itu semua adalah untuk mencairkan darah kita. Yang penting darah tak boleh kental. Darah kental, oksigen tak boleh bawa, nutrisi tak boleh bawa, hormon tak boleh bawa, racun tak boleh dibuang keluar. Itu darah kental. Jadi kita rawat dia, ya, kita rawat dengan menggunakan herba kita. Dan sekarang ni ada produk yang Pak Haji katakan stroke spray, ST spray tadi, kita spray dekat sini adalah tujuannya mencairkan bagi kawasan di atas ubun-ubun ini supaya jangan jadi pembekuan darah dan pecah pembuluh darah. Orang darah tinggi dia tak turun,
Makan ubat darah tinggi tak turun, tapi spray dengan itu turun kat sini. Orang stroke susah untuk nak berubah. Ya, jadi sebab itu ingat exercise kita. Ingat exercise kita 1 macam tu je. 2 3 4. Ingat tu, buat begini sampai 50 kali setiap hari dah. Ini akan membuat kita menarik darah-darah beku di atas ni supaya dia turun, supaya jangan jadi darah tinggi. Kalau kita spray lagi bagus. Boleh duduk saja, sambil duduk saja buat. Itu di antaranya. Jadi kita bukan hanya sekadar ubat, tapi perlu kepada riyadhah dan perlu kepada pengamalan holistic healing, menguasai minda di bawah sedar dan juga menguasai menguasai ilmu psikologi supaya kita memberikan rasa percaya Dialah yang Maha Penyembuh, percaya bahawa dirinya akan sembuh dengan izin Allah dengan mengambil herba-herba ini. Masukkan perkataan itu, masukkan elemen itu dalam pemikirannya. Ketika dia ambil herba ni, dia akan mendapati herba ni sangat-sangat berkesan. Lagi besar kita boleh masuk di dalam pemikiran pesakit, maka lagi besar dia akan berubah. Masya Allah. Sebab itu kadang-kadang minta maaf lah ya, kadang-kadang Pak Haji ambil yang spray ni, pergi spray. Dia kata saya tak boleh angkat tangan, katanya saya tak boleh angkat tangan. Kenapa tak boleh angkat tangan? Entah berapa lama dah, tengok. Jadi bila dia kata tak boleh angkat tangan, Pak Haji akan cuba keluarkan perkataan tidak. Hanya ada boleh, tidak boleh angkat tangan. Buang perkataan tidak, hanya ada boleh angkat tangan. Membetulkan balik di bawah minda akan sedar itu dengan menggunakan sikit perantara. Ini semprot, misal kata insyaAllah nanti Pak Haji spraykan dekat sini, kat belakang ni OTS, dengan otomatisnya tangan boleh angkat. Pak Haji bagi fokuskan dekat dia. Dan dia bila dia semakin percaya, dia percayalah kepada Pak Haji ni. Dia tengok dia tengok Pak Haji dan sebagainya. Katalah dia percaya Pak Haji. Kita bawa kepercayaan itu kepada percaya kepada Allah. Jangan percaya kepada individu, percaya kepada Allah. Dia jadi kuat sekuat-kuatnya. Kita pun spray. Bismillah. Spray. Cuba angkat tangan. Boleh angkat? Boleh angkat. Apa sebenarnya tu? OTS kah? Kita bagi POC kah? Atau kita bagi minyak zaitun kah? Apa sebenarnya? Yang kita beri adalah sebuah suntikan motivasi. Kita bagi magnet, orang panggil magnet rezeki pula ni, bukan magnet rezeki, bagi dia punya satu power ke dalam otak di bawah sedarnya itu, dia jadi subhanallah. Jadi dalam hidup ini, ketika kita berjumpa dengan orang sakit, yang pertama, keluarkan perkataan tidak. Keluarkan. Sebab dia datang, dia bawa satu gundi, satu beg, satu tas perkataan tidak dalam otaknya. Tak boleh sembuh, tak boleh berjalan, tak boleh tidur malam, tak boleh senang, tak gembira. Tidak, tak. Ni buang semua. Deletekan semua. Masukkan perkataan boleh. Izin Allah, biiznillah, insya-Allah, yakin boleh, kita boleh. Herba ni adalah Allah bagi jadi. Penyakit Allah bagi jadi. Masukkan perkataan itu, maka dia keluar willpower. Dia seperti newborn, seperti orang yang baru dilahirkan. Lahir, dia tiba-tiba tersedar, kata dia boleh. Kita suruh dia berjalan. Stroke-nya awal tadi datang berpegang, sekarang dia sudah boleh berjalan sendirian. Berbeza dengan orang datang sihat, jumpa kita, jumpa doktor, jadi makin lemah. Lemah. Awal tadi bagus, tapi jumpa dengan perawat jadi makin lemah. Tu tak betul. Itu orang yang faham manusia itu seperti mesin. Macam Pak Haji sebut semalam tu, pintu. Dia faham manusia itu seperti pintu. Pintu tu kita buka bunyi krek, krek, krek. Dia kata, kalau nak bagi hilang bunyi itu, kita bagi tempat penyambung itu, kita letakkan minyak. Tak minyak. Okey, dah boleh. Manusia dia fikir macam tu. Kalau sakit, kita hanya top up dekat situ. Tidak. Manusia ni ada roh, ada jiwa, ada nafas, ada qalbu. Manusia ni ada sifatnya, ada otaknya, ada alam fikirnya, ada imannya, ada takwanya.
kalau boleh dimasukkan elemen pengubat itulah yang dinamakan sebagai tib nabawi. Baik, terima kasih semua yang mengikuti bersama dengan Pak Haji. Sebelum itu Pak Haji nak umumkan mereka yang telah bertuah ya dalam kuliah Herbal Life ini bersama dengan Pak Haji ni. Ada 3 orang daripada Malaysia dan 3 orang daripada Indonesia. Tahniah bagi mereka yang bertuah ini. Boleh menghubungi hadiah dengan Cik Asilah dan juga Pak Jo, wadir kita di sana. Di Malaysia, tahniah pada Encik Nadif bin Ahmad. Di Malaysia ni Nadif Ahmad. Pak Nadif ada juga di kat Batam sana. Bukan Pak Nadif. Ini Cik Nadif bin Ahmad, Siti Fatimah dan Abu Hasan Ismail. Tahniah bagi ketiga-tiga mereka ni, boleh hubungi dengan Cik Asilah. Bagi Indonesia pula, tahniah kepada Madani Halal Mat yang aktif, yang tolong share kepada ramai orang, like dan share. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Bapak Rodi Al-Kamal di Tegal. Apa khabar Pak Rodi? Alhamdulillah, syukur. Dan Muh Rosli Tamrin. Tahniah ya. Tahniah kena mendapat hadiah ni. Buat tuntutan dengan Pak Wadir lah. Pak Wadir kita, ataupun boleh saja hubungi dengan Pak Asrul. Kata Pak Asrul, aku dapat hadiah daripada Pak Haji, tolong hantar pada aku 2 pouch Black Radik tu. Black Radik, bukan yang Malaysia dapat Black Radik Malaysia lah, yang Indonesia dapat Black Radik Indonesia, insya-Allah ya. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada esok hari. Jangan jemu belajar dalam pengobatan herba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah. Pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih,
Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. 1000 mimpi berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepada